Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kami iaitu Dr. Muhammad Amir dan semua rakan-rakan yang mengambil subjek HIS 224 Institusi Kekeluargaan Islam. Nama saya Ahmad Rafa'i bin Mat bersama dua lagi rakan saya iaitu Nur Hashida binti Barat Husain dan juga Nur Hanis binti Badrul Hisham. Dan pada hari ini kami akan membentangkan jawapan daripada persoalan yang diutarakan oleh pensyarah kami iaitu 5 prinsip mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya. Ini merupakan nama-nama yang sudi membantu kami dalam menjayakan kerja khusus kami iaitu 5 prinsip mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya. Segala penghargaan dan terima kasih kepada mereka di atas kesudian mereka dalam membantu kami. Persoalan pertama yang saya ingin utarakan, kenapa kita perlu berkahwin? Yang pertama ialah kita menyahut seruan fitrah manusia yang Allah telah tetapkan secara fitrahnya. Allah Subhanahu Wa Taala ini telah menciptakan sekalian makhluk ini berpasangan. Manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, mereka juga berpasangan. Kerana tanpa berpasangan ini, maka keseimbangan alam semesta ini akan binasa. Dan ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Yasin ayat ke-36. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan, sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari diri mereka ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Oleh itu, bagi menjaga keseimbangan ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan perkahwinan kepada manusia agar keperluan fitrah mereka sentiasa dipenuhi tanpa terkurang sedikit pun dan juga tanpa melampaui batas. Dan perkahwinan ini juga merupakan tuntutan agama yang mesti dilaksanakan oleh manusia kerana jelas disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-3, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu suka dari perempuan-perempuan, 2, 3 atau 4. Dan perintah berkahwin ini juga jelas diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita memenuhi keperluan fitrah ini. Sabdanya, apabila datang kepada kamu seseorang yang kamu redai agamanya dan amanahnya, kahwinilah dia. Jika kamu tidak melakukan sedemikian, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan juga kerosakan yang besar. Itu poin pertama. Yang kedua, mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani. Kehadiran peneman di dalam hidup kita akan melahirkan ketenteraman jiwa, kasih sayang dan belas kasihan. Ini dibuktikan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Rum ayat ke-21. Dan di antara tanda-tandanya, dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Dan ini dibuktikan oleh Allah lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Mereka, yakni isteri-isteri kamu, adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Pakaian ini secara analoginya berperanan untuk menutupi diri daripada sebarang unsur bahaya dan sebarang perkara yang tidak diingini. Dan begitu jugalah persamaannya dengan suami isteri. Mereka menjaga satu sama lain, mereka menjaga kemuliaan dan memberi kebahagiaan di antara satu sama lain. Dan jika perkara ini berlaku, sudah tentu akan wujudnya keluarga yang harmoni dan bahagia yang diredai oleh Allah. Ini merupakan 5 prinsip yang kami perolehi daripada para responden. Keagamaan dan kewangan merupakan jawapan yang dipersetujui oleh para responden 3/3, manakala sabar dan tolak ansur adalah 2/3 kekerapannya, dan manakala tanggungjawab memiliki 1/3 sahaja kekerapannya.
Sekarang saya akan huraikan bagaimana tanggungjawab boleh mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya kerana sebaik saja diijab kabulkan, suami dan isteri ada hak ke atas diri mereka masing-masing. Sebagaimana contoh, suami perlu bagi nafkah, suami perlu bagi mas kahwin, didikan agama yang baik dan pergaulan dengan isteri dengan cara yang baik. Manakala isteri pula perlu memberikan ketaatan yang penuh kepada suami selagi mana suaminya tidak menyuruh melakukan maksiat, menjaga kemuliaan suami, keluar dengan kebenaran suami dan lain-lain. Ini seraya dengan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat ke-34. Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang lelaki telah membelanjakan, memberi nafkah sebahagian dari harta mereka, maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya dan yang memelihara, iaitu kehormatan diri dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Oleh itu, bagi menjamin kehidupan berkeluarga yang sakinah, pentingnya sikap dan kebertanggungjawaban suami itu dalam memacu keluarganya di landasan yang benar. Hal ini kerana jika suami baik, maka insya-Allah keluarga yang dipimpin olehnya itu akan baik dan diredai Allah. Seraya dengan hadis Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarga aku. Hal ini penting untuk para suami kerana jika suami baik, maka ia akan menjadi ikutan untuk isteri dan juga untuk anak-anak sekalian. Sekian sahaja daripada saya, dan ini hadis yang saya tinggalkan kepada anda semua berkenaan dengan kepimpinan, iaitu dari aspek keluarga. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggungjawab atas mereka semua. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggungjawab atas mereka semua. Wallahualam. Assalamualaikum. Kita pergi kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum. Saya Nurhanis akan menerangkan prinsip keagamaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, perempuan itu dinikahi kerana 4 hal, iaitu harta, keturunan dan kecantikan serta agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan bahagia. Ayat yang kedua ialah, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik untuk itu adalah bagi orang yang bertakwa. Ayat di atas menegaskan seorang kerja rumah harus bersabar dalam mendidik dan menyuruh keluarganya taat kepada perintah Allah. Dua ayat ini menunjukkan bahawa agama itu merupakan jalan hidup ataupun the way of life, yang mana ia merupakan prinsip yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Itu sebagaimana sentiasa kedudukan agama sebagai rujukan dalam hidup. Bukti kenapa agama penting untuk kehidupan manusia kerana agama merupakan sumber moral, agama merupakan petunjuk kebenaran, agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia baik di kala suka maupun di kala duka. Kepentingan prinsip beragama ialah meningkatkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul, memupuk akhlak dan pribadi mulia dalam rumah tangga, mendapat keberkatan dalam kehidupan berkeluarga, dan menimbulkan rasa sentiasa bersyukur kepada Allah. Terakhir sekali, rumah tangga lebih tenang dan bahagia. Prinsip yang kedua ialah berkemampuan. Rasulullah telah mengingatkan siapa yang berkemampuan tetapi enggan untuk berkahwin melalui seadanya, kamu berkata begitu, ingatlah demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, yang paling takut kepadanya, tapi aku berpuasa dan kadang-kadang tidak berpuasa.
Aku sembahyang dan aku tidur dan aku kahwin dengan perempuan. Barang siapa tidak suka dengan sunahku, dia bukanlah pengikutku. Ayat ini menegaskan bahawa berkemampuan itu nilai yang penting dalam alam perkahwinan. Jika tidak berkemampuan, digalakkan untuk kita sebagai umat Islam berpuasa dari menahan nafsu. Yang terakhir di dalam slide ini menunjukkan bahawa perceraian berlaku disebabkan kewangan, di mana peratus punca perceraian kewangan merupakan peratus yang tertinggi jika dibandingkan dengan punca-punca lain. Jika seorang suami tidak berkemampuan, nafkah anak-anak dan isteri akan terabaikan serta dapat menimbulkan pergaduhan dan tidak kepuasan hati pasangan. Disebabkan itu berkemampuan itu penting. Berkemampuan bukan sahaja dari segi kewangan, tapi juga dari segi emosi. Antara kepentingan berkemampuan ialah suami dapat menjalankan tanggungjawabnya dari segi nafkah zahir. Yang kedua, hati dan perasaan isteri turut terjaga. Yang ketiga, kebajikan anak-anak dan isteri terbela. Dan yang terakhir sekali, kita dapat mengelakkan perceraian. Kesimpulannya, berkemampuan merupakan salah satu prinsip untuk mengekalkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haishidah binti Barat Husin akan meneruskan dengan prinsip yang seterusnya, iaitu kesabaran. Sabar merupakan perkataan yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari. Akan tetapi, tahukah kita bahawa ia adalah perkataan yang mudah diungkap tetapi susah untuk dilaksanakan, melainkan mereka yang benar-benar praktikkan nilai kesabaran dalam diri masing-masing. Hebatnya sabar 90 kali disebut dalam Al-Quran. Sabar adalah sifat orang yang mulia dan dalam Al-Quran banyak kali disebut antara sifat orang yang akan masuk syurga adalah orang yang bersabar. Tidak dapat dinafikan, manusia masing-masing ada kelemahan dan kekurangan sama ada isteri maupun suami. Cara terbaik untuk mengatasinya ialah dengan bersabar dan tidak memperbesarkan kelemahan itu. Justru, andai kita sentiasa bersabar, kita layak masuk ke syurga Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, dan bergaulah kamu dengan mereka, iaitu isteri kamu, dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu berasa benci kepada mereka kerana tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya, kerana boleh menjadi apa yang kamu bencikan sesuatu, sedangkan Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Surah An-Nisa ayat ke-19. Diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, mana-mana lelaki yang bersabar di atas keburukan perangai isterinya, Allah akan berikannya pahala seperti yang diberikan kepada Ayub kerana bersabar di atas bala yang menimpanya. Mana-mana isteri yang bersabar di atas keburukan perangai suaminya, Allah akan berikannya pahala seperti yang diberikan kepada Asiyah binti Muzahim, iaitu isteri Fir'aun. Justru Rasulullah SAW sering menasihati suami sebagai ketua keluarga supaya melayani isteri dengan sebaik-baiknya. Prinsip yang terakhir adalah bertolak ansur. Perkahwinan yang tidak didasarkan kepada perasaan kasih terhadap satu sama lain atau tidak disulami dengan kemesraan adalah satu perkahwinan yang tidak bahagia dan tidak bermakna. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Al-Aswad radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, apakah yang Nabi SAW lakukan ketika berada bersama keluarganya? Aisyah menjawab, Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika tiba waktu solat, beliau berdiri dan segera menuju solat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berikut merupakan beberapa cara untuk merealisasikan prinsip bertolak ansur. Pertama, meraihkan perkara kecil yang dilakukan berdua. Menurut kajian yang dilakukan oleh pakar psikologi, perkara sekecil apapun yang terjadi, ia seharusnya dilakukan berdua. Jangan diabai atau diremehkan. Inilah maksud sebenar dari berkongsi di saat suka dan duka. Kedua, saling menghargai satu sama lain. Meskipun ramai yang berasa bersyukur atau berterima kasih pada pasangannya, namun mereka masih jarang mengungkapkannya dengan kata-kata. Ungkapan pujian pada pasangan akan menciptakan suasana yang lebih baik dalam rumah tangga walaupun ia adalah ucapan terima kasih. Ketiga, berkompromi. Sentiasa cuba untuk memahami dan berlapang dada adalah salah satu rahsia yang boleh membuatkan rumah tangga itu bahagia. Pasangan yang menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain juga akan kurang bertengkar ketika berbeza pendapat. Dan yang akhir sekali, meletakkan standard yang tinggi. Selama ini, ramai pakar telah menyarankan suami isteri agar tidak meletakkan harapan yang tinggi pada pasangan. Namun, kajian terbaru mengkaji rahsia perkahwinan bahagia pula menunjukkan perkara yang sebaliknya.
Pasangan yang memiliki harapan dan standard tinggi juga cenderung untuk menerapkan standard yang tinggi dalam rumah tangganya. Contohnya, kajian menyatakan pasangan yang memiliki harapan tinggi terhadap romantisme dalam rumah tangga akan diperlakukan dengan lebih baik dan menjadi lebih bahagia. Secara konklusinya, sebuah keluarga perlukan prinsip-prinsip perkahwinan untuk mengekalkan hubungan hingga ke jannah. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, iaitu sesungguhnya daripada orang yang beriman yang paling sempurna ialah orang yang paling baik akhlaknya dan yang paling mesra melayan ahli keluarganya. Itu sahaja dari kumpulan kami. Semoga prinsip-prinsip ini diamalkan oleh semua pasangan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.